Pagi semua. Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua kawan-kawan di sini. So sebelum saya membuka tirai, ingin saya mendoakan agar anda dan keluarga semua di dalam keadaan yang baik walaupun di musim pandemik ini. Semoga Tuhan dapat melindungi kita semua. So terima kasih kepada semua datang ke kita punya talk hari ini. So dengan tidak membazirkan masa semua, saya ingin menjemput kita punya speaker hari ini. Nama dia Richard dan Michelle. Richard berasal dari Johor Bahru dan pada tahun 2000 dia diarah oleh bekas bos bertugas sebagai sales manager di Cawangan, Kuantan. Jodohnya dapat berkenal isterinya Michelle. Ketika itu Michelle hanya seorang kerani biasa dengan gaji yang sikit. Richard diperkenalkan bisnes Forever oleh upline si Fushon pada tahun 2004. Mereka menjalani bisnes Forever Living secara part-time setiap hari dengan istiqamah. Sangat bersyukurnya ketika Michelle sedang mengandung, beliau tetap berjuang dalam bisnes Forever dengan Richard sehingga bersalin. Richard ditimpa kemalangan teruk pada tahun 2006 semasa bekerja dengan syarikat dulu. Setelah pulih dari kemalangan, Richard buat keputusan buat bisnes Forever secara full time dan memulakan pasaran Melayu. Telah melahirkan ramai leader-leader yang hebat dari merata kawasan seperti Kuantan, Kemaman, Kota Tinggi, Kota Baru, Pulau Pinang, Johor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Sabah. 17 tahun dalam Forever. Mereka telah juga menghadapi banyak cabaran dan halangan. Tetapi dengan hasratnya, keinginan berjaya dalam Forever yang kuat, kini mereka telah membantu ramai downline mencapai pencapaian kecemerlang masing-masing dalam Forever. Antara pencapaian yang Richard dan Michelle capai adalah seperti Showroom Manager, 10 kali Eagle Manager, F2D Level 3, CBM Level 2, Forever Global Rally 2.5K, dan Elite President Club Member. Top 3 income earner dalam Anugerah BO International. Maklumat seterusnya adalah nak membantu 20 CBM, 30 Eagle Manager bawah rangkaian mereka dan CBM Level 3 GLT dan RPCM. So dengan ini saya menjemput Richard, PCM Richard dan Michelle untuk memulakan dia punya speech hari ini. Oke, terima kasih kepada kita punya MC Jasmine Fu. Thank you, thank you. Selamat pagi kepada semua. Pagi. Oke, so kalau boleh semua type 1. Selamat pagi. Balasan saya untuk bagi saya respon. Kita type test line okey dah. Test line dulu sebab area line saya sikit-sikit lag kita duduk pinggir hutan lah. Oke, very good. Thank you, thank you. So hari ini kita datang sini untuk apa? Untuk kita mencungkilkan kita punya ilmu semua sini kan, okay, di Forever Living. So Richard dengan Michelle sudah 17 tahun di Forever Living, okay. So nanti kita ada slide, okay. So minta semua slide memang dia lancar lah, okay. So saya akan cuba sharekan slide saya, okay. Yes. Ya. Okay. Nak tanya sini ada kawan baru kan? Yang sudah buat lebih setahun ni boleh type 3 tak? Yang lebih setahun.
Ada? Umur. Seorang saja yang buat 2 orang. Lagi? Calita. Okey, yang dah buat lebih setahun, anak tanya satu soalan. Okey. Tak kira setahun, 2 tahun, 3 tahun, okey, ke atas. Okey, you punya perasaan macam mana terhadap Business Forever? Kalau orang baru tu dia mungkin belum dalam situasi, okey, dia tak tahu apa-apa ataupun tak ada apa-apa perasaan. Yang lebih setahun ke atas tu masih istiqomah dalam Forever Living, apa pendapat okey anda dalam Forever Living? Susah ke, seronok ke, income lumayan ke, okey, tak kira apa-apa. Boleh tak you bagi sikit supaya boleh bagi sikit semangat pada orang baru. Okey, lagi yakin dan setia, betul. Mau capai banyak impian. Editor sampai tak boleh berhenti. Oi, bagus. Okey. So, kawan baru kalau you nampak dalam chat itu, okey, ini adalah suara dari otai-otai yang sudah buat forwarding melebihi setahun. Okey. So, you jangan tanya saya kenapa Richard Michelle boleh buat forwarding 17 tahun. I sudah tak tidur 10 lebih tahun. Kenapa? Seronok. Malam-malam tidur dengan senyum. Sebab apa? Income tetap masuk setiap bulan walaupun sekarang COVID pandemik. Okey? Dan ramai orang dalam keadaan kesusahan. Richard Michelle bukan saja income berhenti sebaliknya income kita tahun lepas sudah meningkat sudah melonjak meningkat sebanyak 33% kalau tak silap 33.4%. Nampak tak? Orang tak ada gaji, potong gaji, hilang kerja, tapi manakala kita dah forwarding tetap melonjak income. Okey. Ni balik kepada Michelle sharing. Okay, so ini adalah kita punya journey dalam Forever Living selama 17 tahun. Adakah pernah tak you orang fikir kenapa kita sepasang suami isteri ni boleh berada dalam satu platform selama 17 tahun? Mesti ada something kan? Okay? Sebab kalau kita tak kira kita di Forever Living atau kita kerja di luar sana, okay? Boleh tak you stay dekat satu company selama 10 tahun? Kalau you stay dekat satu company selama 10 tahun, mesti ada apa-apa yang buatkan anda boleh stay kat situ selama 10 tahun. Tak kira kawan ke atau income, betul tak? Tapi untuk kenyataan, kita mesti ada income dulu, baru kita boleh survive. Setuju tak? Okay? Kalau setuju type 2. Kalau setuju type 2. Kalau you tak ada income, you rasa you boleh duduk dalam company ini selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tak boleh kan? Takkan kita makan itu roti saja, minum air saja boleh kenyang, betul tak? Okay. Mesti dah dapat sesuatu untuk memenuhi keperluan asas. Okay, so saya akan sambung. Okay. Okay, niat Michelle masa saya nak join Forever Living yang pertama kan. Okay, masa mula-mula 17 tahun yang lalu, saya memang orang yang kurang yakin. Okay, you suruh saya nak pergi cakap dengan stranger ke, orang yang tak kenal ke, tak mungkin. Saya tak akan pergi cakap dengan orang, kecuali itu betul-betul kawan saya. Okay, saya memang gaul, saya punya itu kawan-kawan keliling saya memang dalam 5 orang sahaja. You tunjuk 5 jari kan, you boleh tahu kawan-kawan saya ada berapa orang sahaja. Okay, dengan saya punya hasrat atau niat saya nak kenal kawan lagi ramai, untuk membuat saya punya keyakinan saya meningkat, saya memang join Forever Living. Ini adalah matlamat pertama saya masa mula-mula saya join. Okay? Selepas saya join, okay, yang kedua, saya memang cuba belajar. Okay, apa yang saya dapat belajar di Forever Living? Yang pertama, tentang kesihatan. Okay? Aloe vera bagi kita sihat macam mana semua tu. Okay? Lepas tu, yang kedua, saya dapat belajar kecantikan dari kita punya dating race masa tu. Okay, lepas tu kita dapat semua ilmu ini, lepas tu kita punya itu pemikiran pun sudah start berkembang. So masa ni saya memang sudah berubah tau. Masa ini saya berubah dan keyakinan saya sudah start datang. Memang saya tak, kalau dulu suruh saya cakap macam ini sorry, saya tak tahu sudah lari ke mana dah. Okay, selepas tu yang keempat, saya sendiri adalah testimoni sendiri sebab saya dulu ada masalah gastrik yang serius. Lepas tu saya memang kan tak boleh nak pergi buang air besar dengan lawas. Maksud dia sebelik lah.
Okay, dengan testimoni saya sendiri semua ini, okay, saya memang terus pergi share kepada kawan. Tapi masa tu niat untuk untung tak ada lagi tau. Memang rasa nak sembang dengan kawan and then share kebaikan produk sahaja. Okay, lepas tu selepas saya sharing, starting sudah ada income yang sikit-sikit untuk datang, untuk masuk dalam income saya. Lepas tu yang masa tu memang kita buat part time lah. Masa tu memang kita Aisyah Michelle kan memang buat 3 kerja. Pagi memang pergi buat itu kiraan account dekat itu pelabuhan. Lepas tu yang tengah hari memang saya pergi buat sales. Yang malam saya memang belajar di Forever Living. Pukul 7 hingga 10 memang guna masa itu untuk Forever Center dekat Kuantan. Setiap hari kita pergi belajar. Tak kira meeting ke, sistem dia ke, produk dia ke, kita pergi belajar. Hujan ke, ribut ke. Okay. Lepas tu kan, di Forever Living saya memang dapat, saya perlulah balas budi kepada upline saya. Lepas tu kan, nanti saya akan cerita kat belakang. Lepas tu kan, yang paling sangat-sangat saya bersyukur kan, adalah dia Forever Living dalam mengubah kehidupan saya. Okay, nanti kat belakang pun ada cerita juga. Okay, di Forever Living saya dapat saya punya kawan karib. Okay, and then saya akan niat saya dulu memang saya rasa saya nak buat kebajikan, buat amalan. Tapi masa dulu memang kita tak ada duit. Masa tu kita sendiri nak makan pun tak upaya. Okay, lepas tu di Forever Living itu masa niat tu kan saya nampak Forever Living memang syarikat yang bagus. Memang saya rasa saya nak bantu orang lain lagi. Okay, lepas tu you tengok okay, so slide kedua. Okay, ini adalah kawan karib saya. Okay, setiap kali you nampak tak gambar yang hujung kanan yang atas tu. Okay, ini masa 2000 berapa? 2007 ke 8 masa tu. Memang kita masa tu kita tak ada ramai lagi downline. Memang tengok kita 2, 3, 4 orang macam tu saja. Masa tu memang tambah lagi kita punya Datuk dengan Datin. Datuk Datin. Ya. Tak sampai 10 orang lah. Ya, masa tu kita pergi ambil gambar. Memang kurang 1 atau 2 orang punya. Memang kena 1 orang ambil gambar yang lain-lain kat depan punya. Tapi masa tu memang sangat-sangat happy. Masa tu sangat happy. Lepas tu saya kenal dengan Sean dulu. Sebab dulu Sean dengan saya memang kerja bersama dengan Sean dalam satu komputer punya itu syarikat lah. Lepas tu dari situ kita memang Sean pun ajak saya, jom kita pergi satu tempat yang ada boleh jumpa kawan punya. Macam tu saya sudah terkenal lah. Lepas tu dari gambar yang kat bawah tu memang kita sudah kenal lebih pada 10 tahun. Sampai sekarang memang saya rasa berapa tahun lah. You kenal Sean lebih lama daripada saya. Yes. 20 lebih ya. Okay, memang kita dalam kehidupan kita kan perlu ada kawan karib yang macam ini. Supaya kan kita rasa seumur hidup ini kan kita tak sia-siakan. Okay. Lepas tu sambung lagi. Okay, ini adalah kebajikan yang saya sudah dapat melakukan. Sebab niat yang baru masa saya masukkan, saya memang nak buat kebajikan tapi masa tu tak sanggup. Tapi selepas Forever Living, keuntungan Forever Living, saya sudah menubuhkan satu NGO. Okay? Dengan duit Forever Living, saya dapat pergi membantu orang lain di luar. Selain pada Forever Living, kita dapat membantu mereka kesihatan kan. Ini kepada orang yang mereka tak buat bisnes Forever Living, tapi mereka memang perlukan keperluan harian ni. Okay? Okay. Dalam perjalanan kehidupan kita kan, semua orang kita perlukan yang pertama pekerjaan. Lepas tu kita punya kesihatan. Seterusnya, sampai nombor 10. Adakah you sudah lengkapkan kehidupan anda, sudah lengkapkan 10 target ini? Kalau belum lagi, okay, cuba selesaikan. Sebab you tak boleh sia-siakan you punya kehidupan. Seumur hidup you. Dalam 10 perkara ini, memang patut kita kena lengkapkan semua ini. Okay? So sebelah kanan atas tu memang saya punya family photo. Yang kat bawah tu pun family photo saya juga. Okay? Nampak tak? Kita punya team. Okay? Ustaz-ustaz, kita punya geng semua. Memang bila saya buat slide ini kan, wah, memang saya terharu tau. Saya nampak perjalanan ni, cakap betul lah. Okay? Cakap ikhlas. Okay? Dalam kehidupan saya ini, saya tak sia-siakan. Adakah anda ingin kehidupan macam saya? Okay, kalau perlu, kalau anda ingin,
Seterusnya, you kena belajar apa point yang boleh mendorong Richard dengan Michelle berada dalam Forever Living sini. Okay? Okay, sampai Richard. Okey. Pagi semua. Jadi ini hari ini nak cerita sikit lah. Ramai orang tahu okey, topik leverage pernah dengar dari apa ni cerita Datuk Sifu. Okey, leverage adalah menggandakan you punya masa dengan menggunakan sesuatu. Tak kira orang ke ataupun apa ni alat ke ataupun teknologi ke, itu untuk memudahkan okey kerja anda. Okey, cara yang paling mudah okey mendapat hasil yang berkesan dengan mudah sekali adalah dengan meminjam kuasa. Itu maksud leverage. Okey. Sifu pernah kata dengan saya, dulu saya memang seorang, okey tadi Michelle ada kata, MC ada kata, okey saya memang adalah seorang sales yang buat, seorang niaga yang buat sales. Okey, semua bisnes memang kena buat sales. Setuju tak? Kalau setuju tak dua? Semua bisnes kena buat sales. Adakah saya cerita ni anda setuju? Betul? Jangan kata okey you nak buat Forever nak buat sales ke? Nak jual barang ke? Okey. Kalau you tak suka jual barang, tak suka buat sales, maka okey you hanya boleh makan gaji. Kalau you nak buat bisnes, buat perniagaan, semua kena buat sales. Betul? Apa bisnes tak perlu buat sales? Sila. Kalau you kata you seorang kerani you pun buat sales juga. You buat sales untuk you punya boss. Bos menggunakan you untuk menggandakan masa dia. Dia pun leverage. Contohnya lah, okey kawan baru, kalau tak pernah tak tahu apa tu leverage. Umpamanya satu batu yang berat dan besar. You tak boleh nak golek nak move. Okey, nak tolak. Apa you akan buat? Macam dalam gambar raja ni. Macam dalam gambar ni. Okey. Orang yang pandai, dia akan letak satu batu kecil, lepas tu dia ambil kayu bala, kayu kasar, kasar, okey. Dia tekan batu kecil itu, okey, untuk menggolekkan itu batu besar tu, batu yang berat tu. Betul tak? Ini dulu orang sudah tahu, okey, cara ini untuk memudahkan kerja. Okey. Kalau kita memang tak boleh buat niaga dengan seorang. Kita punya kuasa terhad. Kita punya masa terhad. Okey, kita punya tenaga terhad. Jadi kita kena pandai okey untuk leverage, menggandakan masa kita, leverage kita punya masa. Okey, dengan meminjam kuasa dari mana? Pengaruh dari luar. Apa tu pengaruh dari luar? Okey, apa tu pengaruh dari luar? Okey, influence. Datuk Sifu dia pernah cakap dengan saya, Richard, okey, kalau kita nak berjaya, memang kita kena usaha. Tetapi hanya usaha you susah ataupun you penat nak berjaya ataupun lambat. Kalau you nak berjaya dengan cepat, dengan mudah, okey, you kena gunakan kuasa pengaruh. Kuasa pengaruh tu lebih penting dari usaha anda. Bukan kata usaha tak penting, tapi kuasa pengaruh tu akan jadikan you bekerja lebih mudah dan senang dan berkesan. Okey, nampak gambar-gambar atas sekali Michelle dia bagi talk. Okey, Richard pun bagi talk, bagi presentation. Okey, sebagainya. Kita kena pandai-pandai gunakan alat-alat yang sedia ada seperti Zoom app, lain-lain media sosial. Richard lah, okey, memang bukan lahir dalam zaman teknologi yang moden macam sekarang ni. Okey, saya memang tak pandai komputer. Dulu saya memang tak pandai handphone. Dulu kita mana ada smartphone, tolonglah kita main handphone itu apa Mobira, itu Nokia, itu hitam putih punya. Satu SMS 5 sen 10 sen dulu. Okey, sekarang ada smartphone, I pun belajar. Zoom app I pun belajar. Sampai hari ini I tetap masih belajar, ada banyak lagi saya belum tahu. Betul tak? Okey, jangan bagi alasan. Alat-alat yang sedia ada zaman kini adalah untuk memudahkan kerja kita. Betul tak? Anda semua kena bersyukur. Sebab apa? Tuhan sudah mencipta okey, teknologi, alat-alat ataupun media sosial yang begitu canggih, yang begitu berguna, bermanfaat sekali. Menyenangkan you punya kerja. Okey. Jadi tak ada alasan, oh tak boleh tunjuk demo, tak boleh terangkan marketing plan sebab apa? Tak boleh buat offline. Tak boleh jumpa kawan sebab COVID.
Sekarang, okey, bila orang kata bila Tuhan tutup tutup pintu, dia akan buka tingkap di sebelahnya. Betul tak? Memang COVID kita tak boleh keluar. Sekarang kawasan saya sudah EMCO Okey, I tak boleh keluar. Tapi apa boleh buat saya hari ini? Hari ini saya berzoom dengan anda semua pagi ini. Betul tak? Okey. Jadi ini salah satu untuk leverage saya punya masa. I tak perlu pergi, I rasa sekarang lagi senang I buat forwarding. Sebab apa? I tak perlu bawa kereta pergi jauh-jauh berjam-jam, jumpa seorang dua orang. Tapi hari ini dalam Zoom ni, saya boleh jumpa berapa orang hari ini? Berpuluh-puluh orang. 90, 89, 90 orang. Dengan gunakan Zoom app ni. Tak kira anda di mana anda berada. Di KL ke, di JB ke, di lain tempat KT ke, KB ke, Pulau Pinang ke. Sekali, okey, saya boleh jumpa anda semua. Ini adalah satu leverage yang amat bagus sekali. Betul tak? Okey. Yang seterusnya dan seterusnya. Dan dapat melatih. Okey. Dan anda boleh melatih, memimpin, buat aktiviti, latihan, event, coaching. Okey. Lebih senang dengan teknologi internet. Okey. Sekarang internet ada apa lagi? Selain Facebook. Facebook itu zaman kita lah. Sekarang anak-anak muda sekarang ni memang tak main Facebook, main Instagram, TikTok. Ini semua akaun saya ada. Instagram, TikTok, apa lagi? Banyak lagi. Twitter. Ini semua saya ada akaun. Tapi saya tak pandai. Tapi tak apa. Saya tetap belajar. Okey. Downline saya yang pandai-pandai semua, saya belajar daripada mereka. Apa salahnya? Okey, kita belajar dengan orang dan kita menggunakan teknologi itu untuk mendapat manfaat pada kita dan rakan kita. Itulah orang yang paling pandai. Jadi, okey, jangan pandai seorang, share. Okey, berkongsi. Okey, for our culture salah satu adalah sharing is caring. The more you give, the more you get. Okey, terusnya. Okey, boleh nampak orang handsome sebelah kiri atas tu? Wah, dulu ada berisi sikit dong. Tengok gambar dulu memang lain sikit. Okey, ini kereta sebenarnya kereta Michelle. Masa tu I sudah tipe kemalangan masa tahun 2006, I sudah hampir muflis. Okey, kerja tak ada, income tak ada, I pun terpaksa jual kereta rumah. I pun tak malu nak kata, saya memang tak mampu nak beli rumah, sewa rumah, saya pun tak ada duit. Saya duduk rumah Michelle dan guna kereta Michelle untuk buat kerja. Betul tak? Okey, itu masa 2000, sebenarnya itu bukan 2010. Gambar tu dulu. Okey. So, I dapat beli saya punya kereta pertama dalam following dengan itu insentif F2D. Okey. F2D 2006 7. Okey, lepas tu 2008 saya dapat beli saya punya Grand Livina, okey, MPV, dan rumah. Belakang tu rumah, rumah teres. Okey. Dan lepas tu 2013, okey, I dapat level F2D level 3. Okey. So I dapat mencapai impian saya, kereta impian saya Mercedes. Okey, nak tanya satu lah, apakah impian anda? Lelaki. Kalau lelaki, mainan dia mesti kebanyakan lah, bukan kata semua lah, mesti kereta ataupun motor. Betul tak? Okey, perempuan apa? Nak rumah, nak beg. Okey, beg cantik, Gucci, LV, Prada semua. Apa lagi? Minyak wangi, baju, kasut, bla 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 bla. Okey, yang pentingnya, okey, kita manusia boleh fikir, kita boleh fikir macam-macam yang kita ingini, tapi maaf anda tanya satu, berapakah persen you be impian suatu tercapai? Tuhan bagi kita manusia otak untuk fikir, bukan saja untuk bekerja, tapi fikir untuk masa depan, untuk cara-cara untuk mendapat sesuatu ataupun buat sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat. Okey, apakah yang kita telah lakukan? Ramai orang tercapai impian-impian ataupun di matlamat bukan kebolehan atas kebolehan masing-masing. Sebab mereka duduk dalam
zon selesa. Okey, dengan menggunakan leverage yang begitu baik sekali, saya pun dapat beli satu kereta X-Trail untuk sebagai hari birthday gift, hadiah jadi kepada orang tersayang saya. Sebab saya memang rasa Tuhan banyak sayang sama saya sebab dia bagi saya jumpa isteri yang begitu baik sekali. Okey. Tadi MC pun ada kata masa Misha mengandung dia berjuang dalam Forward 5 bersama dengan saya. Hari ini apa yang kita capai, kita kena bersyukur, kita kena balas jasa budi lah. Tak kira siapa-siapalah. Okey, saya pun nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan terima kasih kepada Sifu Sean Olive. Okey, tanpa mereka siapalah saya dalam Forward Living, dan of course walaupun Datuk Datin tak ada dalam meeting hari ini, saya nak mengucapkan saya terhutang budi lah kepada mereka sebab Datuk yang banyak membuka minda saya untuk menerima MLM. Okey, ini cerita sikit dari luar topik ya. Saya memang orang yang tak suka MLM dulu. 17 tahun lalu saya masih ingat saya gaduh fight dengan Datuk. Sebab apa? Marketing plan. Sebab saya ingat saya sudah gaji banyak MLM company, saya pernah masuk banyak MLM company. Okey, saya ingat saya cukup pandai. Tetapi bila Sifu bentangkan marketing plan forwarding, saya teruja. Okey, saya tak berani nak percaya ada satu syarikat yang membayar bonus yang begitu lumayan sekali. Akhirnya Sifu cabar saya, Richard, you tak perlu marah, you tak perlu gaduh dengan saya. Cuba you buat setahun 2 tahun tengok apa yang ada dalam apa yang anda ada dalam bank. Wah, Sifu cabar saya tak boleh tahan. Saya memang tak boleh tidur. Lepas sebulan saya nampak statement tu, saya start percaya sama Datuk. Itulah saya cerita Richard dengan Michelle, kita buat 17 tahun istiqomah dalam Forward Living. You tak perlu hirau ataupun kisah orang peduli orang cakap apa. Okey, you usaha sungguh-sungguh, result akan membuktikan. Okey. Ini rumah pertama saya. Okey, dulu tadi saya kata saya memang tak mampu nak sewa rumah, beli rumah. Masa itu saya duduk dalam 78 lengkok kanan. Tanah putih, batu 3. Okey, ini rumah murah. Michelle dulu. Lepas menjalani business Forward Living, secara part time, kita bingkang baru mampu nak beli satu rumah. 2 orang yang comel-comel itu adalah anak perempuan saya. 2 orang. Ini rumah pertama saya dengan dari keuntungan Forward Living. Kini saya memiliki satu rumah, yang di mana saya duduk sekarang. Dan ini bukan saya punya ultimate goal. Saya punya impian terakhir. Kalau diizinkan lepas COVID ini, saya mungkin nak pergi KL, nak pergi cari hartanah lagi. Rasa masa ini kita beli kita dapat lagi menguntungkan. So ambil target tak akan berhenti dekat sini. Saya sekarang mempunyai 3 buah rumah. Seterusnya akan datang lagi sebuah. Doakan bahawa COVID cepat-cepat hilang. Kita dapat boleh pergi KL tengok rumah lah, rumah impian. Nak sharing sikit ni masa ramai orang kata Richard you buat lama ni masa 2012 I dapat saya becek pertama. Nampak tak? Saya join 2004. 2012 tu berapa tahun? 8 tahun. Ya, bukan 8 bulan. Lepas 8 tahun saya baru dapat saya bonus itu masa itu panggil PCM. Profit Sharing Manager, PSM. Kenapa 8 tahun? Sebab dulu kita tak pandai buat pasaran Melayu. Kita hanya buat pasaran Cina. Dan banyak lagi itu tak ada alat-alat canggih. Untuk memudahkan kerja. Itu sebab salah satu ini kita punya cek kita dapat masa 2012 di Hong Kong.
Tak banyaklah, 8,400 okey US dollar. 30 lebih ribu. Masa itu darab 3 lah. 20 dekat 30,000 lah. Okey. So, seterusnya. Okey, 2000 you nampak tak 2016 dengan 17. Okey, masa 2016 kita menerima cek CBN dekat mana? Di Johannesburg, Afrika Selatan. Okey. 2016, okey, cek CBM level 1 di Afrika, okey, dengan $12,000. Tetapi dalam 2017, okey, kita dapat kita cek CBM masa di Dubai, IBM cek CBM bonus CBM sudah meloncat ke 66,000. You ambil kalkulator 60, okey, you bagikan, bandingkan 12 dengan 66,000 berapa kali ganda? Lebih kurang 5 kali ganda. Bukan sekali, bukan 2 kali ganda, bukan 3, tapi 5 kali ganda. Kenapa? Sebab Pasaran Melayu, okey, rangkaian saya telah meletup kuat. Dan saya dapat membimbing, okey, 3 orang anak buah jadi CBM, maka saya dapat, okey, cek CBN level 2. Nampak besar tak dia perbezaan CBN level 1 dengan CBN level 2. Dari $12,000, okey, melompat ke 66,000, 5 kali ganda. 260 lebih ribu ringgit Malaysia. Bersyukurlah. Okey, saya berada dalam platform yang amat tepat sekali. Okey, itu salah satu saya boleh semakin menunaikan saya punya janji-janji, impian-impian. Okey. Belum habis cerita. Ini baru-baru bulan 4 lalu. Okey, bulan April lalu kita dapat kita cek CBN level 2. Okey, dengan $80,000. Nampak tak? IB income semakin meningkat. Saya tak tipu. Okey, you nak tengok sampai bank statement CP58, okey, BE, okey, borang BE saya boleh tunjuk. Tahu tak? Cakap banyak tak guna. Result, hasil. Okey, I tahu ramai orang jumpa okey MLN dari lain syarikat, dia orang pun ada tunjuk cek semua cek bonus, okey, dapat berapa banyak, itu tak penting. Yang pentingnya yang berapa yang boleh simpan, okey, yang boleh guna. Okey, yang milik betul-betul milik anda, itu yang penting. Okey. So kenapa saya dapat semua bonus dengan begitu setiap tahun, setiap kali saya cek meningkat. Why? Sebab dia cek dengan Michelle, pandai gunakan leverage. Cara leverage. Menggandakan leverage, you boleh menggandakan masa. Okay? Menggandakan masa dengan efektif, bermaksud you akan menggandakan you punya pendapatan, you punya income, you punya pencapaian. Ini bapa angkat saya. Okay? Walaupun dia suatu, tapi dia seorang yang rasa seperti macam seorang budi dermawan. Okey, orang tu yang baik hati, menolong semua orang sedunia, boleh mencapai impian-impian masing-masing dan menolong orang susah menjadi lebih senang. Okey, orang yang sangat baik sekali. Pernah tak you jumpa, kalau you berada dalam syarikat lain, pernah tak you jumpa dia punya pengasas? You boleh peluk, boleh shake hand dengan dia, boleh interaction dekat-dekat dengan dia. Okey, ramai orang kata gambar boleh edit. Betul tak? Gambar boleh edit semua. Mari kita tengok video yang sebenarnya. Video boleh edit ke? Mana? Okey. Tengok dia cek nak buka video pun tak pandai. Tapi tak apa. You ketawalah. I tetap belajar. Ini masa 2017 dekat Dubai, UAE. Kita ambil bonus cek bukan di pentas tempatan, malah di pentas dunia.
beratus. Yeah. Bagi sikit respon. Sono tak tengok ni kalau bayangkan, okey, video dalam video tu adalah muka awak. Nampak? Sedunia ni orang boleh ambil. Jadi janganlah rasa malu nak ambil. Nak buat forwarding, nak jumpa orang, nak jual barang, nak cakap pakai replay, orang nanti tak mau join semua. You belum perang, you sudah mati di pasir. You kenapa fikir banyak-banyak yang bukan-bukan? Buat dulu, okay, you akan dapat jawapan. Ini kita ambil misi dalam 2021, okay. Target Sifu nak 150 F2D dan 100 CBM. Saya janji dengan Sifu, saya pasti salah seorang, okay, dalam 100 CBM itu. Okay, you kena faham. Kalau boleh you screenshot, okay, ini gear. Kita ada 10 gear, okay. You kena step by step. You kena masuk gear 1, gear 2, 3, 4, 5. Okay, sampai gear 10 akan janji awak, you akan jadi jutawan dalam forward living. Tak mustahil nak jadi jutawan, tapi adakah anda jelas bagaimana nak capai, okay, juta dalam forward living? Sifu kata 1 juta dalam forward living macam bukan wang. Memang betul, Richard sudah beruntung juta-juta, Sifu Sean Oli sudah untung juta-juta. Okay, kenapa? Sebab kita masuk gear. Kita tak kerja apa-apa, kita kerja insentif dan bonus. Okay, sebab insentif dan bonus, okay, boleh menolong kita mencapai impian-impian dan target-target masing-masing. Okay, manakala banyak syarikat yang kalau kat luar tu kebanyakan kerja apa? PIN. Masuk kerja apa level, itu tak penting. Ini gear. Okay, gambar ni yang sangat-sangat memberi apa ni? Inspirasi, memberi saya satu dorongan, okay, untuk melakukan business forward living. Okay, ingat masuk gear 1, 2, 3, okay, you sudah capai apa? F2D, okay, local sensitive, eager manager, okay, dan apa lagi? GLT. Itulah you punya sasaran, you punya target. You kena faham, kena jelas. Kalau tak faham, jangan malu, segan nak tanya you punya upline. Okay. Jadi saya punya sharing sampai setakat ini. Okay, so sekarang kita memang ada buat satu jemputan, okay, jemputan khas okay, kepada saya punya new fighter. New fighter nama dia adalah Nozazira binti Jumali dengan Said Muhammad Fitri bin Said Abdul Rahim. Okay, so sebelum sebelum kita nak jemput okay, Ila, okay, dengan Said, okay. Okay, di sini adalah dia punya latar biodata lah. Okay, beliau merupakan seorang ibu kepada 3 orang anak. Okay, Ira bekerja sebagai pegawai eksekutif di sebuah jabatan kerajaan Badan Pekanun. Beliau mula dia join Forever Living sebab dia ada masalah sakit yang teruk di bahagian kiri perut dia. Lepas tu dia pun nampak produk ini, dia pun cuba sendiri. Lepas tu Said pula suami kepada Ira, macam mana dia boleh join? Sebab dia nampak isteri dia makan produk ini sudah jadi sembuh. Okay, so saat dia bekerja pekerjaan dia adalah kaki tangan awam di sebuah badan berkanun juga. Okay, so sebelum saya nak jemput mereka, okay, Ila boleh buka kamera? Ila. Line ada okey tak? Nampak tak line saya? Kalau okey type 1. Sebab saya takut line saya. Line sekat. Line okey tak? Okey. Okey Okey, so kita jemputkan Ira dengan Said. Ya. Pagi 9.333. Ya. Pagi 9.333 untuk jemputkan Ira dengan Said. Hai, Assalamualaikum semua. Pagi-pagi kepada semua. Terima kasih kepada MC, kepada
Sifu Richard dan juga Simu Michelle. Dan juga saya punya datuk DPCM Short and Olive. Okay. Perkenalan saya dengan Forever disebabkan sakit saya. Saya berjumpa dengan slide ada Simu. Okay. Saya berjumpa dengan Sifu Richard disebabkan kerja saya. Biarpun saya ni seorang pegawai eksekutif di sebuah jabatan kerajaan, bahagian enforcement, tapi saya kena kosongkan gelas saya dekat dalam Forever ni. Maksudnya saya kena kosongkan gelas saya belajar benda baru dekat dalam Forever Living. Saya mungkin mahir dalam bidang kerja saya, tapi saya tidak mahir dekat dalam Forever ni. Masih lagi orang baru. Okey, perkenalan saya dekat dalam Forever Living ni bermula dengan pekerjaan saya. Saya pergi membuat audit di rumah Sifu, syarikat Sifu. Pada masa tersebut, November 2020, saya mengalami sakit yang teruk di bahagian perut belah kiri. Jadi, saya dah consume 2 minggu antibiotik dan dah cek darah, memang saya ni positif H. pylori. Jadi, saya ada tengok dekat dalam kawan saya share, dia mengamalkan Forever Bee Honey menyebabkan gastrik dia yang lama, yang teruk sembuh. Jadi saya pun terus order dengan FBO lain di kawasan rumah saya. Saya ambil madu Forever. Dan pada masa yang sama saya menjalankan pekerjaan seperti biasa dan waktu itulah saya ke rumah Sifu. Dan selepas saya semak semua rekod semua, Sifu tunjuk kat saya. Okey, dia buat produk Forever Living dan dia demo kepada saya. Demo Arctic Sea dan juga demo aloe vera. Dan masa tu saya macam wow. Saya jadi kagum. Kenapa aloe vera gel ni dia macam bagus sangat, sebab kena pula dengan saya yang masa tu dalam proses nak baik saya punya sakit. Jadinya saya kontak Sifu, saya kata Sifu saya nak beli 1 botol, saya nak cuba. Sifu kata join ahli. Okey, saya pun pergi ke rumah Sifu sebab rumah kami dekat dalam 3-4 kilo macam tu. Saya pun daftar terus ahli dan ambil sebotol aloe vera. Pada masa yang sama, saya mengamalkan honey dan juga ABG dan 2 minggu selepas tu saya pergi ke hospital untuk buat skop, ujian skop. Rupanya masa ujian tu saya daycare dan bila doktor maklumkan saya punya H. pylori negatif. Itu yang membuatkan saya macam betul orang kata bila kita amalkan produk sunnah ni, inilah yang kita dapat. Jadi saya amat-amat bersyukur dan start daripada situ saya selepas daftar ahli dalam hujung 2012 saya terus grab sebagai VIP sebab situ kata start Januari April 2020 nanti akan ahli biasa akan jadi 5%. Jadi saya terus grab tanpa saya fikir pun sebab saya memang nak amalkan produk ni sebab saya dah rasa baik. Okey, saya bukan overclaim, cuma saya maklumkan inilah yang saya rasa. Okey. Pada awal Januari selepas saya daftar grad VIP, saya jadi blur sekejap. Apa yang saya kena buat? Sifu dengan Simu ada datang rumah saya, tunjuk demo semua lagi sekali kan. Saya Simu minta saya join kelas, belajar. Saya masa tu masih blur tentang CC, apa itu CC saya tak pandai. Jadi waktu itu saya terus share pada rakan-rakan office tapi feedback dia sebenarnya kurang baik lah. Mereka nampak saya nak menjual lah tu. Itu memang cabaran saya. Memang saya rasa down tau. Saya tak cerita pun pada Simu masa tu. Tapi saya fikir satu je. Bila saya dah kosongkan gelas, saya akan macam mana? Bila saya dah kosongkan gelas, jadi saya kena terima cabaran tu. Biarlah mereka yang negatif, saya cari orang yang positif. Memang pada bulan pertama, saya share kebaikan produk Forever ni, seorang pun macam buat tak tahu je dekat saya. Tak apa. Okey, saya juga ada share kepada ahli keluarga saya pun sama. Okey, tak apa. Itu cabaran saya, tak apa. Okey, pada bulan pertama tu memang saya tak tahu pun kena capai 5 cc.
saya dapat 1.6 cc je bulan pertama tu. Jadi masuk bulan kedua, sebab saya selalu share dekat dalam grup kerja saya semua, masuk bulan kedua mereka ni nampak. Mereka dengan sendirinya datang kepada saya. Ira nak guna produk, Ira saya ni perut saya sakit lah, apa yang saya boleh guna. Dari situ baru saya nampak, oh bila kita istiqomah dalam sesuatu, insyaAllah kita akan dapat. Okay. Lepas tu bila saya dah perkenalkan kepada rakan, ada juga rakan-rakan saya yang dah join ahli. Mereka memang menggunakan produk tu setiap bulan. Biarpun saya masa tu saya belum jumpa fighter kan. Okay. Pada start bulan Februari saya maintain 5 cc. Itu bulan pertama 5 cc saya. Masuk bulan kedua suami saya dia dah nampak saya dah semakin baik, saya semakin sihat. Jadi suami saya dia dah mula menggunakan produk Forever juga. Dah menggunakan RTC, menggunakan AVG. Jadinya suami saya pun ada perkenalkan kepada rakan dia sebab kami ni PJJ ya, PJJ. Saya di Kuantan dan suami saya di PJ. Jadi suami saya bawa balik botol kuning ni. Saya tak sangka sebenarnya botol kuning ni macam saka tau. Sebab apa? Orang yang menggunakan AVG dia akan tahu botol kuning ni. Botol kuning. Jadi disebabkan suami saya bawa balik botol kuning ni. Bulan 3 tu juga saya dah kakak istiqomah. Jadi dia pun join sebagai VIP juga. Alhamdulillah pada bulan 3 tu dah dapat 1,000 lebih. Okey, jadi dan kami kaki tangan kerajaan tidak dibenarkan post pada. Jadi saya kena susun sebab saya ni pemam. Saya buat apa bila saya dah kerja, saya buat apa pukul 6 petang, selepas saya 6 petang saya buat apa. Ira punya line memang lag sikit kan? Dah putus. Lat. Okay, boleh tak Syed sambung, Syed? Syed ada? Ada. Syed sambung kalau boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pada sifu-sifu, simu-simu, tak lupa juga sahabat-sahabat dan keluarga Forever Living Yeah. Okey. Seperti mana yang Ira cerita tadi, memang saya pun dah start gunakan produk Forever Living ni. Dan kami berdua pun telah berjaya menaja 3 orang ahli VIP lah sehingga kini. Dan saya mula menggunakan produk Forever Living ni lah. Yang pertama sekali saya telah menggunakan RTC. Dan first selepas saya penggunaan RTC ni sebagai testimoni lah. Saya ni kalau duduk dalam keadaan yang lama, saya memang tak boleh nak bangun lah, kaki kebas lah. Selepas penggunaan RTC, alhamdulillah saya pun dah tak ada masalah untuk duduk bersila dalam keadaan lama ke. Jadi saya pun teruskan pengambilan produk Forever Living. Dah boleh kata saya dah jadi habit penggunaan madu, AVG, vitamin C dan RTC. Dan sekarang ni pun saya dah mula untuk mengambil produk-produk lain juga seperti penggunaan obat gigi,
Dan 4 set aloe jelly, aloe massage, MSM dan propolis cream. Ya. Itu memang dah jadi penggunaan kata penggunaan harian lah sekarang ni. Dan alhamdulillah sekarang ni saya dan Ira telah boleh dikatakan maintain lah sehingga sekarang mencapai 5 cc lah. Dan kami akan cuba berusaha untuk aim kepada 10 cc lah setiap bulan. Dan pada peringkat awal income pertama lebih kurang RM72 saja. Tapi sebenarnya kami terkejut juga boleh dapat income tu. Macam tak percaya je, betul lah ada income lah. Dan seterusnya next month kita berjaya menghasilkan income daripada angka RM72 itu kepada RM300 lebih. Oi. Dan next month-nya terus mencapai ke 1,000. Dan kami macam ini something yang kata luar biasa lah. Maknanya sentiasa ada peningkatan lah. Jadinya kami pun dah sama-sama discuss kita kena teruskan dengan Forever Living ni. Alhamdulillah setakat walaupun dalam keadaan MCO sekarang ni nampak agak slow sikit dan saya pun faham bila kita propose pada prospek semua diorang mungkin dari segi diorang pun menghadapi masalah kewangan, so tak boleh nak paksa lah. Kita just inform dan tapi kita akan follow up lah. Saya follow up. Dan sekarang ni apa yang saya dan Ira target lah antara big why kami lah. Antara big why kami, Ira sendiri pun dia memang target dia nak supaya saya dapat berpindah semula ke Kuantan. Untuk tinggal bersama. Sebab saya sekarang dengan Ira PJJ lebih kurang 6 tahun lah. Maknanya 6 tahun tu boleh kata sebelum berlakunya pandemik COVID ni, seminggu sekali tu memang saya balik ke Kuantan lah. Dan selain pada tu kami nak capai ke tahap kebebasan masa. Maknanya kita tak terikat dengan mana-mana lah. Kita boleh fikir apa yang kita nak buat, kita boleh buat. Kita tak terikat dengan masa. Waktu kerja semua tak terikat lah. Dan next yang antara yang kami fikir sekarang ni kami nak melalui tahap free debt, maknanya kebebasan berhutang. Kebebasan berhutang memang nak cerita macam mana pun hutang tu tetap memang ada. Semua orang tetap akan berhutang. Bila dah free hutang yang ada, kita akan still berhutang untuk yang akan datang. Tetapi untuk dalam masa terdekat ni, hutang yang sedia ada ni kita bebaskan dulu. Kita bebaskan dulu dan kita akan capai untuk yang akan datang pula. Dan yang anda semua nampak kereta impian, itu gambar tu memang kereta impian Nira lah, isteri saya. Memang dari dululah dia memang dah target untuk beli kereta ni lah. X70. Ni bukan X70 ni.
apa ni Toyota Harrier. Oh. Oh ya. Ini mati nih. Dia memang target kereta ni. Itu POI. Amin, amin. Dan antara yang apa ni Big Y yang tak nampak dekat sini, tak tunjuk dekat sini, sebenarnya apa yang kami target adalah saya berharap supaya dapat kembali bersama dengan tinggal bersama keluarga dan apa ni keluarga, menjadi keluarga yang bahagialah bersama, dan kita bebas untuk melakukan apa pun dengan tiada masalah kewangan. Tiada beban hutang, tiada masalah kewangan. Dan apa ni secara overallnya kita mungkin akan ke tahap bila kebebasan kewangan tu dah okey, hutang pun dah tak ada, mungkin kita akan apa ni terus kepada tahap untuk amalan kebajikan lah. Amalan kebajikan untuk apa ni sumbangan kepada mungkin anak yatim, asnaf dan sebagainya lah. Itu yang secara step by step lah. Ya, sama dengan Richard dengan Michelle juga. Step by step. And then setakat itu sajalah yang boleh saya share, dan saya berharap keluarga Forever Living ni dapat mendoakan kami untuk terus berjaya di dalam Forever Living. Amin. Terima kasih. So Ira ada apa tambahan lagi tak Ira? Tadi putus line. Tadi line tak clear kan? Ada. Terima kasih kepada encik suami saya. Okey. Dan buat lawak pula. Okey. Saya sebenarnya kan saya dah maintain pada bulan kedua sampai sekarang 5 cc. Macam mana saya maintain? Okey. Bila saya dapat je hasil jualan dan juga duit bonus tu, saya terus rolling duit tu. Saya fikir macam ni, tahun pertama saya tak boleh guna duit hasil tak boleh guna duit keuntungan saya, dan saya tak boleh guna duit bonus saya. Saya kena rolling untuk dapatkan rolling untuk dapatkan 5 cc. Rolling macam mana? Bila saya ada saya punya downline nak barang dah ada kat saya. Jadi saya terus pass kepada mereka. Dan saya akan buat belian atas mereka lah. Okey. Jadinya masa bulan ketiga saya punya cc dah 13 cc lebih. Masuk bulan keempat cc saya 11 lebih. Jadi Simo ada cakap kat saya, Ira lagi 2 cc lagi nak cukup kepada supervisor. Masa tu lagi berapa hari lagi nak dekat hujung bulan buat kerja gila. Saya buat kerja gila. Saya tengok duit bonus saya tak usik tau. Saya pakai duit bonus saya tu duit keuntungan dan juga duit keuntungan dan juga jualan saya top up 2 cc lebih tu untuk cukupkan 25 cc. Jadi bila ni memang hujung bulan 4 tu saya cukup 25 cc. Mac dengan April. Alhamdulillah memang saya dah supervisor. Okey. Jadi bila barang tu sampai saya jadi stuck sekejap. Banyaknya barang yang saya order sebab saya order tu 2 cc lebih. Jadi rupanya rezeki lain rupanya. Rakan-rakan saya ramai orang datang beli barang dekat saya. Jadi memang boleh rolling. Betul Simu kata kita kena istiqomah, jangan berhenti sharing, jangan down. Kalau kita tengok dalam Facebook kita orang tak berapa nak like, orang tak berapa nak share. Kadang-kadang mereka ni tak like dan juga tak share tapi dia orang PM kita tau. Sama juga dalam WhatsApp status dan juga dalam IG. Jadi itulah saya nak share. Tahun pertama jangan guna duit bonus, jangan guna duit keuntungan yang kita dapat, kita enjoy, jangan. Kita fight dulu untuk tahun pertama ni. InsyaAllah saya cuba. Okay, itu saja. Terima kasih Simu, terima kasih semua, doakan kami berjaya. InsyaAllah. Okay, thank you Ira, thank you Sai. Bagus. Okay, so saya pass back itu mic kepada MC Jasmine Fu. Terima kasih kepada sharing semua. Dah ada panas dah. Dah ada untuk fight
5 cc ke ataupun lebih. Kalau ada, tekan 1. Okay. So, okay. Yang kita punya next speaker ni juga sangat hebat. Sangat hebat. Dia adalah seorang bekas guru rendah yang telah berkhidmat selama 32 tahun. Memohon untuk bersara awal pada tahun 2020. Tahun lepas sebelum KPK bulan 3, dia mengenali Forever kerana masalah kesihatan iaitu sakit tekak. Pencapaian dia di Forever: Eagle Manager 2014, Local Incentive Trip Achiever, 25 cc Alo Ambassador, Member of Mastermind Club, Speaker di Kuantan Center, berunding kesihatan. So, dengan jemputan 9333, kita menjemput khas Eagle Manager Emily Wong. Ya, selamat pagi semua. Mula-mula saya ingin ucapkan terima kasih pada MC Jasmine Fu kerana menjemput saya. Kedua, okey, terima kasih kepada saya punya Simu dan Sifu, iaitu RM Richard and Michelle kerana memberi peluang pada saya untuk bersuara di pentas mengukir CBM. Yang ketiga, terima kasih kepada Sifu, Simu, Olive and also Sean menyediakan pentas untuk saya bersuara. Okey, mula-mula saya nak perkenalkan diri saya. Okey, MC Jasmine Fu dah perkenalkan. Okey, nama saya lah Emily Wong. Okey, ulang balik. Saya seorang cikgu di sekolah SK Bersera. Okey, sebelum itu di Maktab Perguruan Keluar dan saya telah berkhidmat selama 32 tahun. Anda mesti fikir, 32 tahun kenapa nak berhenti? Betul tak? Itu yang selalu orang fikir tau. Wong, tunggulah 4 tahun lagi sampai 60 sebab kami bekerja dengan kerajaan sampai 60 kena berhenti. Tunggulah 4 tahun. I say, I cannot wait anymore. Dia kata, kenapa you tak mau? You tahulah kenapa saya tak mau saya nak berhenti. Itu dia sebab saya dah kenal tentang Forever. Forever, semenjak saya mengenali Forever adalah plan B saya. Okey, macam mana saya terlibat dengan Forever? Saya seorang cikgu. Setiap hari kita mengajar, betul tak? Okey, sebelum saya menjadi seorang cikgu, saya seorang yang aktif. Tengok megah diri sendiri kan? Okey, semasa maktab saya adalah pemain bola tampar, mewakili guru pelatih, mewakili ke peringkat kebangsaan. Selepas itu saya memang terlibat dengan bola tampar, olahraga, everything lah. Lepas tu bila dah berkhidmat sebagai cikgu, saya juga mewakili cikgu dalam pasukan bola sepak ke peringkat kebangsaan. So you tengok, adakah saya seorang yang sangat cegas? Memang dalam fikiran saya seorang yang cegas. Saya tak boleh terima keadaan di mana badan saya mulai sakit. Saya jarang jumpa dengan doktor. Jumpa doktor kerana gigi, mungkin demam dan tiba-tiba sakit tengkak. Selepas berkhidmat selama lebih kurang 25 tahun, mula rasa tengkak ini sakit. Tiap 1 tahun mesti jumpa doktor sekali untuk minta ubat kerana tak ada suara nak mengajar. Macam mana nak mengajar dalam kelas? Dia kata, okey cikgu, awak tak boleh bercakap dah. Suara awak dah macam ni, saya bagi you pil. Okey, you kemam dalam mulut, jangan bersuara dalam kelas. Kalau tidak, awak punya tengkak akan makin teruk. Sebagai seorang cikgu, macam mana tak bersuara? Control, duduk dalam kelas, tengok murid jalan sana, jalan sini, naik suara tinggi, okey. Itulah mula. Dari 1 tahun, pergi kepada 1 tahun sekali, pergi kepada 1 tahun 2 kali, kemudian 1 tahun 3 kali, setiap bulan kena jumpa doktor kerana masalah tengkak. Itu yang saya tak boleh terima. Jadi
Saya nak mengucapkan terima kasih pada abang saya, okay, Fu, kerana dia yang terlibat dengan Forever dulu, bukan saya. Dia yang terlibat sebab dia bekas seorang yang insurans, always business. Saya ni sebagai seorang cikgu kan, mengajar di dalam kelas sahaja. Jadi dia pun kata, ayah, you jumpa doktor pun tak boleh selesaikan. Why don't you try this aloe vera gel? Cikgu, apa cikgu cakap? Ayah abang, cikgu tak boleh selesai. You kata ini aloe vera boleh selesaikan masalah saya? Sorry, saya tak percaya. Degil. Cikgu ni seorang yang sangat degil. Dia pujuk-pujuk seorang yang sangat sabar. Dia pujuk-pujuk. Okeylah, tengok sombongnya saya. Okeylah, saya cuba. Saya pun cuba. Tiba-tiba saya rasa, saya tak perlu jumpa doktor dah. Then sangat bijak tau. Dia pun kata, okay, come kita pergi ke center. Pergi center buat apa? You pergi ke center, you belajar. Kenapa you punya tengkat jadi macam ni? Okay, okeylah. Pergilah saya. So itulah saya terlibat dengan Forever. Once saya step in Forever, saya nampak, wah, kesihatan memang ramai orang share tentang kesihatan. Memang aloe vera, Arctic Sea dan produk Nano Forever dapat menolong kita. Kemudian saya nampak masa depan saya. Apa yang mereka dapat di Forever, saya nampak saya akan jadi seperti mereka. Itu yang melibatkan saya memang fall in love with Forever. Dalam Forever, nampak tak gambar saya? Supaya saya adalah Eagle Manager pada tahun 2014, berpeluang pergi ke US dan juga beberapa tempat lah. Okey, ini US memang memberi saya satu ingatan yang memang masuk ke dalam hati. Our business, our Rexmond, they treat kita memang high class. Dia anggap kita sebagai seorang yang partner. Bukan kita adalah pekerja mereka. Boleh anda bayangkan apabila kami nak pergi ke ladang ni, kami kena naik kapal terbang kan. Dalam kapal terbang tu, semua penumpang adalah orang Forever. Wah, bestnya. Bila mendarat, tak payah melalui custom. Wah, we are the VIP. Mendarat di lapangan terbang, terus ada bas menunggu kami. Kami cuma turun dari aeroplane, kapal terbang, naik dalam bas terus ke ladang. You see? Wah, really high class. Ini memang, best lah. Okay, so inilah ladang. Pergi ke ladang memang jumpa. Lepas tu pergi kepada kilang dia. Kita nampak. Kemudian abang dan saya juga pergi tengok proses this aloe vera, macam mana mereka memotong, memisahkan kulit daripada dia punya mendapatkan lendir dia. You see? So ini is my first trip. And then lepas tu kami pergi ke Lake Tahoe. Wah, my first honeymoon with abang saya. Waktu tu turun saji. Wish. Really very best. Tapi anda akan tanya, pergi satu tempat saja ke? Okay, selepas itu kami pun tak ada lagi dapat menjadi pergi ke trip ke EM. Why? That's why 5 line, 5 leader and deep 7 is sangat-sangat penting. Semasa kami mencapai ini, network kami tak berapa kukuh. So once kami capai already, straight away kena cari fighter lagi. That is the cabaran pada kami. That's why di sini saya harap anda semua selepas menyertai third quarter kickstart. Okay, 5 leader, 5 line, 5 leader, 7D itu sangat penting. Sifu selalu cakap cepat-cepat cari orang untuk menjadi pelapis kan. Itulah step tu. Jadi kita mesti betul-betul punya buat. Okay, next. Saya sedang menyertai camp kepimpinan dan juga kickstart. Sekarang kan kita ada camp pimpinan. Semua ialah kickstart. Dalam kickstart tu memang saya selalu menyertai. So pada second kickstart, kita ada belajar tentang 18 skill set di MLM. Okay, ini saya nak sentuh tentang skill set number 9. Dia memang saya ingat. Okay, sudah tahu attack, mesti tahu defend. Ya, betul. Memang kita semua tenang Forever. Okay, kita nak share dengan orang. Semua ialah kita attack, right?
kita pergi menyerang, share dengan orang. Okey, di luar sana negatif ramai ataupun positif? Cuba anda type di chat room di sana. Positif ke negatif? Kalau positif bagi saya 1, negatif bagi saya 2. Tak ada orang respon lah. Okey, pada saya negatif di luar terlalu ramai. So, macam COVID juga. Apa yang paling penting? Pertahanan badan kita sangat penting. Immune system sangat penting. So, kita sebagai nak berjaya, nak transform di Forever pun sama juga. Bila kita share dengan orang, ramai orang bagi kita negatif. So, macam mana kita nak tahan? That is defend. Kalau kita mempunyai pertahanan, immune system yang tinggi, COVID nak datang memang susah. So, orang nak bagi kita down pun susah. So, apa yang paling penting? So, kita mesti ingat. Kita mesti ingat upline, downline, baru sideline. Kita ada upline. Itu sifu kita. So, apa-apa masalah, kita mesti share dengan kita punya sifu. Saya jumpa ini dan sebagainya. Bukannya kita pergi tanya orang lain. Sidelining leader orang lain. Kita tanya. Bukan tak boleh. Kita mesti jumpa dengan kita punya up. Lepas tu selesaikan masalah kita punya rangkaian, kemudian baru kita tanya kepada upline kita. Itu mesti penting. Okey? Nombor 2, ikut upline yang follow sistem semasa buat bisnes. Kalau anda di Forever memang ada juga kan. Ada orang yang memang leader dia, ayah tak payah masuk kelas lah. Selalu masuk kelas sistem buat apa? Masuk tanpa yaki buat apa? Okey, kita ikut leader yang aktif. Ikut leader yang memang ikut semua sistem. Itulah langkah pertama kita. Kalau kita ikut, selalu positif. Defense kita tinggi. Orang menyerang, kita dapat tahan. Kemudian ada 5 nilai lagi. Prinsip diri kita. Nombor 1, no money game. Upline, pinjam duit. Tak ada duit nak beli produk. Boleh ke? Tak boleh. Okey, money game. Kalau kita kata pada dunia kenyataan, adik-beradik pun boleh bergaduh kerana duit. Kalau kita ini upline, subline, macam mana? Pinjam-pinjam, lepas tu kita akan kelang kabut. So no money games. Pinjam produk, mesti pulangkan produk. On the spot. Jangan pinjam sampai 2-3 tahun, baru nak pulang balik. Apa cerita? Nombor 2, no set game. Kita datang sini untuk transformasi. Mana kita dengar pada sifu-simu kita kan. Transform dari mana, sekarang jadi mana. Era pun dari mana kesihatan dia, kemudian kebaikan kan. Semua transform. Jadi no set game. Jangan datang ke sini. Saya nak cari jodoh lah. Saya nak datang sini. Ayah, isteri orang lain, girlfriend orang lain, lawa lah. Oh, tak boleh. Sifu memang tekan, ini tidak boleh. Kita mesti hormat. Nombor 3, no shortcut. Kalau kita dengar kepada kita punya founder Rexmo, dia kata, in this Forever, no shortcut. You must build your network. Network yang stabil. So, no shortcut. Jangan fikir, ayah, susung adik-beradik. No. Bukan macam tu. Kalau adik-beradik pun mereka mesti buat. Kalau tidak, tak akan kukuh kita punya structure, kita punya network. Nombor 4, no selfish. Jangan pentingkan diri sendiri. Ya, kalau di sekolah kita memang, bila nak periksa SPM dapat last minute punya soalan bocor, adakah akan share dengan orang lain? Tak akan share kan? Saya share dengan dia, dia akan dapat tinggi daripada saya. Tak naklah, saya simpan sendiri. Betul tak? So di sini kita tak ada selfish. Kita mesti memberi. Dalam Forever dikata apa? Memberi, kita akan dapat lebih banyak pulangan. No selfish. Nombor 4, no negative emotional. Jangan negatif. That's why selalu tanpa yaki kena masuk supaya kita selalu charge bateri. Macam handphone kita kena charge bateri untuk dapatkan positive energy. Betul tak? Dapat bateri dia. So kita pun sama. Selalu dengan abang mungkin, dengan anak beranak, dengan siapa-siapa pun, kita mesti ada negatif. Tapi kita mesti strong, positif. Kalau kita selalu strong, kita tak akan begitu mudah akan membiarkan diri kita menjadi negatif, always negatif. Okay? Itu dah skill mindset.
Saya harap ini semua orang boleh terima, maksud saya bukan terima, maksud saya semua orang mesti ingat. Dan saya akan paskan ini, nilai-nilai ini kepada saya punya rakan network saya. Okay? Next. Okay. Apakah big why saya di Forever? Saya dah kata tentang kesihatan, betul tak? Saya boleh terima Forever Family because of kesihatan saya yang terganggu. Kemudian bila saya dapat kesihatan, saya tahu bahawa saya mempunyai ibu bapa lagi. Arwah ayah saya dah meninggal. Tapi mak saya dah 78 tahun. Saya tahu bahawa dengan produk ini saya dah cuba, dia akan dapat membaiki kesihatan dia. Kemudian saya nak ahli keluarga saya pun sihat. Kemudian saya nak kawan-kawan saya pun sihat. Itulah big why kenapa saya masuk dalam Forever. Selepas masuk Forever, saya tahu, wah, ini adalah lobot one lah di Forever. Banyak duit. Oh, unlimited. Berapa you nak pun boleh. Walaupun tiap-tiap bulan, dulu sebagai seorang cikgu, tiap-tiap bulan pun dapat duit. Tetapi saya ada kelas tuition. Kenapa? Sebab tak cukup duit. Kita punya tahap kehidupan makin lama makin lain. Dulu mak saya kata RM10 cukup untuk 1 minggu. Saya kata RM10 separuh hari pun dah habis. So, macam mana? So, kewangan di sini sangat penting. Kalau kita ada kewangan, banyak benda yang boleh selesaikan. Lagi satu, apa yang saya dapat dalam Forever adalah bila sebagai seorang ibu, kita membina network kita, okay? Kemudian, kita juga harap anak cucu kita mendapat kehidupan yang lebih mewah. Cuba anda bayangkan, kita sekarang dalam COVID, ramai orang tak ada kerja, betul tak? Tak tahu bila dia akan selesai. So macam mana dengan anak cucu kita? Bila mereka dah besar, mereka dah keluar nak cari kerja, senang ke? Dan nilai duit itu, banding dengan mak saya kata RM10 satu minggu, saya kata hanya setengah hari saja, mereka mungkin RM10 nak makan sarapan pagi pun tak cukup. So kalau saya membinakan network saya boleh bagi kepada anak cucu saya. Dan saya walaupun saya sudah tiada, saya boleh bayangkan bahawa kehidupan mereka akan tidak mengalami kesusahan. Itu yang saya fikir. Next, apakah saya punya big why? Big why yang ketiga adalah ini. Melancong. Melancong saya sangat suka. Tapi paling penting anda nak melancong seorang ataupun dengan rakan-rakan. Saya suka. Because Forever saya boleh pergi melancong dengan keluarga Forever. Dengan saya punya upline, dengan saya punya subline, dengan keluarga semua Forever, tak kira mereka dari mana-mana. Kita boleh bersama-sama pergi melancong dan berjumpa dengan keluarga Forever daripada luar negara. Itu best lah. Nombor yang keempat ialah rumah. Memang saya ada sebuah rumah. Rumah saya teres. Tapi adakah kita akan berhenti macam tu? Macam kita punya Sifu Richard kata, itu bukan rumah yang terakhir. Nak rumah lagi. Saya pun kata macam tu. Walaupun saya sudah 57 tahun, saya masih muda. Semangat saya masih lagi kuat. Kenapa nak berhenti dengan rumah terrace house? Boleh banyak impian tercapai lagi di Forever. Kenapa nak berhenti di sana? No. Okey, yang keempat. Wah, ini. Sekaranglah mengundang saya untuk bercakap dan saya ingin bercakap lagi di pentas dunia. Yes, I can. Next. Kereta. Siapa tak nak kereta mewah? Abang Long kata apa? Lelaki, apa yang kamu suka? Kereta kan? Perempuan pun suka kereta. Betul tak Ila? Kita pun ada impian nak kereta mewah kan? Saya pun nak kereta mewah. Nak duduk dalam kereta mewah ke sana dan ke sini. Itulah big why saya di Forever. So itu adalah defense saya. Bila orang bagi saya negatif, saya akan fikir. Ini kenapa saya nak berada di Forever. Saya nampak masa depan saya di Fairworld, saya akan capai semua apa yang saya nak. Kenapa saya nak give out? Kenapa saya nak give out? Masa sahaja. Teruskan berusaha, sure you akan dapat dalam Forever. Itu kepastian. Yes. Okay, next. Saya ada satu video yang memang touching. Memang memberi saya selalu semangat. Kalau ada apa-apa, saya akan fikir balik this video. Mari kita sama-sama tengok.
Okey, silakan. Tak ada suara ya. Simo tak ada suara. Tak ada suara. Ya, tak ada suara. The music. Kejap ah. Unmute, right? Sekejap Maaf. Mana tadi saya kata memang kita tak pandai teknologi moden ni, tapi apa? Richard, Yes. you stop share dulu, lepas tu share semula, you ingat klik share sound. Okey. Tadi dengar dah sikit. Okey, cuba. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.
thank You you. raise me up to Thank you, Sifu Richard. For this one video. Saya rasa ini video pun kita pun pernah tengok dan kita pernah beberapa kali, even Jackie Tan pun pernah pray, right? So pada saya sendiri, ini memang touch my heart. Memang menyentuh perasaan saya. Kenapa? Okey, kita bayangkan kita dari kecil. Seorang sepasang suami isteri dan mempunyai anak. So sebagai ayah dan mak, kita nak anak kita lebih baik daripada kita. Betul tak? Lebih berjaya daripada kita. Kalau mereka mempunyai halangan, sebagai ibu bapa kita akan memberi mereka galakan, memberi mereka sokongan. Betul tak? So dalam forever, the power in forever is the power of love. Ini yang memang kita jumpa dalam forever. Memang betul-betul. Dalam forever, maksud saya sifu-sifu dan simu kita, mereka nampak potensi pada diri kita. Memang kita nak kita berjaya. Mereka nak kita lebih berjaya pada mereka. Seperti ayah dan mak nak tengok anak mereka lebih berjaya pada It's ibu 12 bapa o'clock. mereka. Betul tak? So, dalam gambar ini kita nampak dalam forever pun sama juga. Leader kita nampak kita, potensi kita di sini. Dia memberi kita semua ilmu, dia memberi galakan pada kita. Itu berpulang pada diri kita sendiri. Jadi kita sendiri yang pergi berjuang. Betul tak? Kalau kita jumpa apa saja halangan, so apa yang patut kita buat? Kita balik jumpa sifu dan simu kita untuk mendapatkan dorongan, ilmu dan apakah pembetulan perjalanan kita seperti ayah, mak kita juga. Jadi tangan terletak pada diri kita. Adakah kita jumpa satu kegagalan? Orang dah memberi kita negatif. Sifu selalu kata no. The next one is yes. So terletak pada diri awak sendiri. So adakah awak nak berhenti di setengah jalan saja? No. Kalaulah awak nak berhenti dan ibu bapa pun tak dapat buat apa dan ketua kita pun tak boleh buat apa. Apa yang patut kita buat sendiri, kita diri sendiri, kita mesti kuatkan semangat kita dan kita terus berjuang di forever kalau kita dah nampak apa yang dapat forever beri pada kita. Itu yang saya nampak. So dalam forever, ibu bapa kita ialah siapa? Sifu, simu dan anak-anak kita ialah network kita. Kemudian platform kita dah sempurna. Kenapa kita tak mau grab this opportunity? Walaupun saya dah 57 tahun, dah setengah abad, sebab I don't give up. Saya tahu saya boleh berjaya di forever. It's matter of time only. Teruskan, ikut. Okay, itu saja yang saya fikir. So I hope sharing saya dapat memberi sedikit tips lah pada anda semua. Thank you. Thank you for the share. Okay. So kita terima kasih kepada Cikgu Emily. Type 9333. Memang sangat bersemangat. Ini I suka ni Emily, dia punya semangat. Okay, selalu positif. Okay, think positif, you akan dapat manfaat. Sebaliknya, kalau you think negatif, you akan sangat rugi. Okay, sini ada seorang nama dia Robert Kiyosaki. Siapa kenal dia? Dia adalah seorang Japanese American. Okay, Robert Kiyosaki ini adalah penerbit pengarang buku Rich Dad Poor Dad. Ni saya sangat syokkan kalian baca buku ni kalau you belum. Okay, buku ni saya dipengaruhi salah satu adalah ni buku dia. Okay, dia kata leverage is the reason some people become rich and others does not become rich. Okay, menggunakan kuasa leverage ni, okay, ini adalah salah satu sebab orang berjaya dan berkaya raya. Manakala yang lain tidak menjadi kaya sebab tak pandai guna kuasa leverage. Okay, Robert Kiyosaki ini dia adalah billionaire. Okay, dia telah membuka minda saya. Dia kata okay, di dalam buku dia kata you kena pandai guna leverage. Selain itu you kena berada dalam platform yang quadrant yang betul, yang tepat. Iaitu you kena jadi seorang business entrepreneur dengan seorang investor. Okay, saya tak nak cerita panjang. Kalau you nak tahu okay, cerita bagaimana dia dapat memberi inspirasi kepada anda, pergilah beli buku dia Rich Dad Poor Dad, Bapak Kaya Bapak Miskin. Okay, ada dalam versi bahasa Malaysia juga.
Okey, tadi saya baca satu ni chat dari salah seorang ABO. Dia kata kejayaan saya adalah hadiah untuk Sifu dan Simu. Ini I sangat suka sekali. Saya Richard Michelle, saya rasa apply semua tak nak apa balasan daripada awak. Kita hanya nak kejayaan, pencapaian kejayaan anda dalam Forever Living, itu sudah kira satu hadiah yang paling istimewa, yang paling berharga, yang paling bernilai sekali. Okey. Dan kita berdoa agar kalian semua bermanfaat dan berjaya dan untung dunia akhirat dalam bisnes Forever Living ini. Okey. Dan akhir sekali, saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada upline Sifu Sean dengan Olive, dan semoga semua berjaya dan kita jumpa di pentas dunia. Okey, so saya balikkan pentas ini kepada MC Jasmine. Thank you. Okay, terima kasih kepada semua. Seronoklah dengan semua tips-tips yang Sifu, Simu, speaker semua bagi tu. So akhirnya saya nak terima kasih kepada Simu dan Sifu. Ini pertama kali saya buat sebagai MC. Dia bagi chance bagi saya untuk buat jadi MC. So dengan bersyukurnya saya buat betul-betul, dan saya bersyukur sebab boleh buat jadi MC kepada semua orang kat sini. So akhirnya saya nak beritahu kepada semua, kita mestilah buang malu segan, buang alasan, buang malas, buang ego dan buat duit. Yang ni ialah Sifu beritahu saya. Yang ni telah tercatat dalam otak saya, I think seumur hidupnya. You nak berjaya, tak boleh malu. You nak berjaya, tak boleh ada alasan. You nak berjaya, tak boleh malas, kena rajin. You nak berjaya, kena buang ego you. Kosongkan you punya gelas dan bercabar semua cabaran yang you akan face. So sekian, terima kasih dan jumpa awak kat pentas yang tinggi lagi. Thank you. Nak ambil gambar tak? Ambil gambar je. Ambil gambar. Yes. Siapa boleh tolong ambil? Saya boleh tolong ambil. Boleh ambil. Ya. Okey, buka kamera semua. Ya, Sifu Sean. Ya. Okey. Sean ambil. Tak apa. Okey. Oh, ni Sifu punya office Cantik kan? Tahu tak apa. Office baru. Okey Office baru. Ready ya. 1, 2, 3. Okay, ini first page. I pergi ke second page. Okay, ready? 1, 2, and 3. Okay, rasa done. Okay, jumpa anda semua. Ya, thank you semua. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih. Thank you semua. Thank you. Bye.